أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. أعطني محبتك ومعرفتك. الحمد لله والشكر لله. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengurniakan kepada kita bermacam-macam nikmat, yang bukan hanya mencipta kita, memanjangkan umur kita, malah mengurniakan kepada kita nikmat-nikmatnya yang bermacam-macam, yang sangat banyak, yang tidak terhitung jumlahnya. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat yang dikurniakan itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita termasuk dalam kalangan orang-orang yang mensyukuri nikmat. Mudah-mudahan dengan berkat syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala menggandakan lagi, menambahkan lagi nikmat kurniaannya kepada kita semua. Dan insya-Allah pada malam ini akan disambung lagi huraian kalam hikmat Syekh Ahmad Ibn Athaillah Al-Iskandari radhiyallahu anhu. Kalam hikmat yang ingin disambung huraiannya ialah kalam hikmat yang ke-238, yaitu mengenai kata-kata Syekh Ibn Atha, liyaqilla ma tafrahu bihi yaqilla ma tahzanu alaihi. Kurangilah kesenanganmu dengan dunia ini supaya berkurang pula kedukaanmu pada dunia. Jadi kegembiraan dan kesedihan itu memang berkait. Bila kegembiraan kita terhadap sesuatu itu kuat, maka kehilangan sesuatu yang menjadikan kita gembira dengannya itu akan mendatangkan kesedihan yang berganda-ganda. Jadi sudah tentu seperti yang kita sedia maklum, kita sedia pun dapat fikir dengan mudah. Bila sesuatu perkara itu kita sangat merasa senang dengan dia, suka terhadap sesuatu perkara itu, satu benda itu, tak kira lah apa saja yang menjadikan kita ni memang berpaut kuat hati kita kepadanya. Dari segi kesukaan kita, kemahuan kita, keinginan kita kuat terhadap sesuatu itu. Jadi bila sesuatu yang kita kuat ingatan hati kita tu, pautan hati kita terhadap dengan sesuatu itu tu, bila sesuatu itu hilang, sudah tentu dia akan mendatangkan kesedihan yang berat. Kalau sesuatu benda itu memang kita bukan tak ambil hal sangat, keinginan kita, kemahuan kita, kecintaan kita, kesukaan kita terhadap sesuatu perkara itu tak kuat sangat, bila hilang pun taklah kisah sangat kita ni. Jadi gitu. Tapi bila keinginan kita kuat, kemahuan kita kuat, kebahagiaan kita kuat, kecintaan kita kuat terhadap sesuatu tu, bila benda tu hilang, memang sedih berganda lah.
Itulah maksud Syekh Ibn Atta. Maka untuk mengelakkan kesedihan yang berat ni, maka Syekh Ibn Atta kata kurangilah kesenanganmu dengan dunia itu. Kurangi. Kurangi dengan arti kita mengambil bahagian duniawi ni, kecenderungan kita terhadap duniawi ni, cuba kita kurangi dia. Jangan sampai terlalu kuat ingatan kita tu. Kalau boleh kita buang, kalau boleh kita kikih sama sekali pergantungan hati kita, pautan hati kita, kesukaan hati kita, keberhasilan hati kita tu, molek lagi. Tapi roliknya payahlah gitunya. Sebab selama manusia ni memang ada ikatan dia tu, pautan hati dia, kesukaan hati dia tu. Tapi kurangi dia. Jangan sampai dia terlalu mencengkam kita, kemahuan kita, keinginan kita, keberhasilan kita terlalu kuat. Kesan dia, bila benda yang kita berahi tadi tu, yang kita suka tu hilang daripada pemilikan kita, kita akan menanggung kesedihan yang berat lah. Jadi itu pesanan Syekh Ibn Atta. Kalau kita tidak mahu bersedih dengan kesedihan yang berat menimpa kita, maka pedoman dia, panduan dia, kurangilah sesuatu yang kita ni berpaut hati dengannya. Pautan hati kita terhadap sesuatu, kemahuan kita terhadap sesuatu, kecintaan kita terhadap sesuatu, kebahagiaan kita terhadap sesuatu tu, kurangi dia. Maka bila benda tu hilang, maka tidaklah akan mendatangkan kesedihan yang berat. Baik, seseorang ditanya, mengapakah kau tidak pernah risau? Orang tanya dia, apa mu ni tak pernah susah hati? Tak pernah serabut lah, tak pernah serabut, tak pernah risau, tak pernah susah hati ni. Orang tanya ni. Jadi mungkin orang ni orang yang sudah dikenali lah. Jadi orang tanya dia, sebab apa nampak mu ni tak pernah pusing, tak pernah gelisah, tak pernah susah. Tak nampak tanda tu. Baik, jawabnya, jawapan orang tadi tu, kerana saya tidak menyimpang barang akan merisaukan atau menyusahkan bila hilang. Sebab aku tak ada benda-benda tu yang mana kalau benda tu hilang, dia akan menyusahkan aku. Tak ada benda tu. Aku tak simpang benda tu. Apa-apa yang kalau dia hilang boleh menyebabkan merisaukan dan menyusahkan, aku tak ada simpang benda tu. Sebab apa? Kalau ada benda tu kita ada menyimpang perkara-perkara yang kalau dia hilang akan merisaukan dan menyusahkan kita, sudah tentulah bila benda tu hilang, kita akan rasa susah hati lah, sedih lah. Itu pedoman. Jadi ini adalah pedoman yang diberi oleh Syekh Ibn Atta bagi orang yang dia rasa dia tak boleh tanggung risiko sedih berat. Itulah pedoman dia. Sebab yang menyenangkan itulah pula yang menyusahkan. Yang mengembirakan hati kita, yang mengikat hati kita tu, yang memautkan hati kita tu, waktu jugalah yang akan menderitakan kita. Mungkin suatu perkara tu orang berbangga dengan sesuatu perkara tu. Tetapi kehilangan sesuatu yang dibanggakan itu, itulah yang akan mencelakakan dia. Akan mencelakakan. Orang yang bekerja-kerja orang untuk mendapat kedudukan dan pangkat, berbangga dengannya. Bila jatuh, bila hilang benda tu, itulah yang akan meranakan dia. Akan menyebabkan orang tu hidup menjadi merana, menjadi tidak tentu arah dan macam-macam lagi lah. Dan demikianlah hal-hal lain, perkara-perkara yang menjadi kejaran. Apa yang dikejar oleh manusia ni dengan kejaran yang kuat. Orang mengejar sesuatu tu, kalau dia kejar dengan sungguh-sungguh, artinya pautan hati dia kuat terhadap benda tu. Ghalibnya lah, tapi tidak semua. Jangan pasang semua pula. Tidak semua. Ghalibnya gitu. Dan bila benda tu kehilangan daripada pemilikan dia dan sebagainya, sudah tentu dia akan mendatangkan malapetaka lah, kesedihan, kegusaran dan macam-macam lagi lah. Baik, jika sedikit perkara yang boleh menyusahkan itu, maka sedikit pula lah perkara kesedihan tu. Perkara-perkara yang menyusahkan dan menyedihkan ni tak banyak. Maka bila dia hilang tu, maka tak banyak pula lah yang akan menyedihkan seseorang tu.
maka sedikit pula lah yang menyusahkan dan menyedihkan itu. Dan bila banyak yang disenangi, bila benda-benda yang kita rasa senang tu arti kita terpaut kuat dengan dia. Keinginan kita, kemahuan kita, keberhasilan kita kuat berpaut dia, banyak benda ni. Maka tentu banyak pula yang akan menyusahkannya. Bila banyak orang kita berakhir ni, orang kita suka, orang kita sayang ni, maka banyak pula lah yang akan menyusahkan hatinya, berhilang benda-benda tadi tu. Baik, kemudian kata yang mensyarahkan kalam hikmat ini, ada hikayah, ini ada kisah, ada cerita. Jadi yang mensyarahkan kalam hikmat ini mendatangkan hikayat ni, kisah ni untuk untuk menjelaskan maksud yang nak disampaikan ini. Baik, seseorang, hikayat ni, cerita ni, seseorang tu dia memberi hadiah kepada raja. Dia beri hadiah kepada raja. Baik, aja sebuah gelas daripada Fairuz, gelas daripada permata ni, barang mahal lah ni. Barang mahal. Yang bertatahkan permata yang sangat berharga. Sudahlah barang tu sendiri daripada sejenis Fairuz ni, lepas tu dihiasi pula dengan permata yang mahal-mahal ni. Maka kerana sangat gembira raja menerimanya, ia menunjukkan hadiah itu kepada seorang hakim, yakni ahli hikmah. Jadi raja yang terima hadiah ni, yang dibuat daripada Fairuz, kemudian bertatah permata lagi ni, mahal lah barang ni. Jadi raja suka hati sangat. Maksudnya disuka sangat benda ni. Dia berakhir benda-benda gini. Jadi kesukaan dia itu menyebabkan dia tunjuk ke orang, dia khabar, ia mungkin dia nak menzahirkan lah. Maka ditunjuklah kepada seseorang hakim. Hakim ni bukan hakim mahkamah. Hakim ni ahli hikmah, orang yang ada kebijaksanaannya. Kau tunjuk ke hakim mahkamah, tak jadi kakak ni. Tu dia nak hukum orang je. Ni nak memahami hikmah kebijaksanaan. Baik. Bagaimana pendapatmu tentang gelas ni? Raja tanya dia. Apa pandanganmu tentang hadiah gelas ni? Gelas dari mata ni? Jawab hakim itu, orang ahli hikmah tadi tu jawab, pendapatku, luar jangkaan. Pendapat aku, dia kata, itu suatu bala dan kekafiran. Bala. Sepatutnya kalau kita, bagus ni, molek ni, bahar kakak ni, bagus ni. Tapi orang ni bijaksana ni jujur. Ni khabar tuan aku ni bala ni. Bala ni kakak ni. Kejut, mungkin tak terfikirlah. Kau ni jadi bala ni, kawan ni sayang sangat benda ni. Sukalah, suka hati, berharga benda ni. Tapi kata si ahli hikmah ni, ini satu bala dan kekafiran ni, kekufuran. Kekafiran, kekufuran, maksudnya kecelakaan lah. Baik, tanya raja. Raja ni pun mungkin orang yang ada kebijaksanaan juga. Dia tanya, bagaimana pendapatmu itu? Macam mana boleh kata gitu tu? Kecelakaan ni, padahal benda ni kan mahal kakak ni. Orang cari belaka ni. Macam mana kau kata ni satu bala, satu kecelakaan? Baik, jawabnya, jawab ahli hikmah ni, dia kata, jika pecah berupa bala. Bila benda ni pecah lagi jadi bala. Sebab apa? Bila kita sayang sangat benda ni, jatuh pecah. Allah, sedih. Mana? Jadi tak nampak. Tapi ahli hikmah ni nampak. Orang nampak selapihnya gitulah. Benda ni memang berharga, bagus ni, molek ni. Tapi orang yang bijaksana, dia pandang dua lapis. Baguslah dari segi tu. Tapi bila pecah lagi, mudah nak tidur malam ni. Bila pecah benda ni, mu jadi tak terharu hari. Sebab benda ni mu sayang sangat. Bila tak ada lagi, alsa. Jadi ahli hikmah ni pandang banyak lapis. Kita ni pandang selapis je. Jika pecah berupa bala, bila benda ni pecah lagi jadi bala. Sebab kalau kita sayang sangat ke dia, dia tiba-tiba rosak. Allah. Mula. Tu bala tu, kata ahli hikmah ni. Sebab tidak dapat dicantum kekahan ini bila pecah dia nak jatuh dah. Dia pecah-pecah lalu dah. Dan tidak ada gantinya.
Dah lah dari nak catung dah, nak baki tak boleh. Kati pun tak ada. Kalau boleh catung lagi, boleh kati, boleh tahan sikit lagi. Ni tak ada ni. Kati pun tak ada. Nak baki pun tak boleh. Baik, jika tercerai, yang ni terpisah, kau sangat perlu kepadanya. Bila benda ni pecah-pecah hilang dah ni, tahu hutang hati, ingatan tadi. Pautang hati tu, rasa perlu tu, rasa sayang ke dia tu, sangat kuat lagi. Sehingga menjadi fakir kepadanya, sehingga hatimu akhir sekali jadi terikat kuat dengan dia, seolahnya jadi miskin, berhajat ke dia tu. Bila disebut berhajat ni, fakir ni kan susah. Orang yang keperluan dia tu tak cukup, ni orang fakir. Fakir miskin ni keperluan dia nak tak cukup, berarti kehidupan ni susah lah. Itu zahir. Fakir batin pun gitu juga. Hati kita nak benda tu, padahal benda tu tak ada, pecah dah. Pecah hilang dah. Hati nak lagi ni, ikatan kuat sangat ni. Jadi dia berada dalam keadaan kesusahan. Sebagaimana susahnya orang yang disebut sebagai orang fakir tadi tu. Jadi fakir dalam ni, fakir kolbu ni, kalau fakir berhajat bergantung kepada makhluk, gitu jugalah. Berarti dia akan meletakkan kau dalam keadaan kesusahan. Sebagaimana orang fakir sungguh tu berada dalam keadaan kesusahan. Baik, maka tidak lama tiba-tiba gelas itu pecah sungguh gelas tu. Jadi ikut kisah ni, gelas tu pecah sungguh. Maka benar sungguhlah apa yang disebut oleh ahli hikmah tadi tu. Maka benar raja merasa mendapat bala. Bila pecah sungguh barang tu baru dia terasa sungguh. Memang bala sungguhlah. Dah hati dia kuat ni, terikat ni, tiba-tiba pecah ni. Jadi apa yang dikata oleh hikmah tadi betul sungguh. Merasa mendapat bala dan sangat menyesal kerana berpaut kuat sangat ke benda tadi tu. Lalu berkata, benar kata dia, kata hakim itu. Kata ahli hikmah tadi betul sungguh. Kadang-kadang bila orang khabar kita tak pernah percaya. Kadang-kadang balik lumrahnya gini lah. Banyak kadang-kadang nasihat orang kita dah endah. Sebab tak berlaku, belum berlaku. Banyak kita tengok nasihat-nasihat ahli hikmah ni kadang-kadang tidak diendahkan orang yang mendapat nasihat. Banyak perkara. Bila kita tahu, orang akan mula menyedari nasihat itu berharga bila berlaku atas orang yang dinasihatkan tu. Baru tahu. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita ni orang yang mendengar nasihat. Paling tidak kita timbang. Kita ni kadang-kadang nasihat tu, lebih-lebih lagi nasihat tu nasihat hak kita kurang kenal mana. Dengar pun tak boleh. Ni bahaya. Ni sangat bahaya. Sangat bahaya ni. Paling tidak dengar dulu. Timbang cerita lain, mikirlah pula. Tapi dia kena dengar dulu. Jadi kalau kita awal-awal lagi kita mengabaikan nasihat, ini satu bentuk kecelakaan. Seseorang yang berakal sihat, Abi dah cerita tu. Seseorang yang berakal sihat iaitu orang yang tidak terpengaruh oleh sesuatu. Orang yang akal sihat ni iaitu orang yang tidak terpengaruh oleh sesuatu. Hak ni lah hak boleh timbang molek. Hak jenis terikat dengan sesuatu, nimbang dak apa comel. Macam nimbang lah, hidup ada tali duk ikat dia tu. Tok barang berat mana tu, tak naik nimbang tu. Kan kita tahu nimbang dua arah ni. Hak sel ni ikat tali, terikat dengan satu benda tu. Cetak barang banyak sini. Dia sengit gitu. Nimbang tak betul. Nak kabarnya, jika manusia dikuasai oleh pengaruh nafsu yang kuat, nimbakannya jadi tak sihat. Sebab tu jangan kita buat keputusan kita tengah marah. Kemarahan itu adalah satu keadaan yang memperlihatkan kalbu kita sedang ditarik oleh kemahuan nafsu yang berat. Tenangkan dulu, jangan buat keputusan tengah marah. Maka sebab tu orang-orang yang kalau kita tengok dalam syariah Islamiah lah, orang yang terbabit dengan membuat keputusan ni, dia kena menjauhkan diri daripada faktor-faktor yang mengikat kemahuan dia tu. Sebab kalau dalam keadaan dia buat keputusan, dia sudah ada ikatan kemahuan terhadap sesuatu, terhadap apa perkara ke, memang akan ada bersihat dah. Nimbang dia dah apa comel tu dah.
Banyak perkara lah dalam, tak kira dari segi keputusan dalam mahkamah ke apa ke. Kalau ada ikatan ni berat, cenderung dah ada tarik dah ni, kemahuan terhadap sesuatu ni, memang akan ada warah, kurang lah, akan jadi pendek. Sebab tu bila kemahuan kita ni terikat terhadap sesuatu, kita sudah bertaraf menjadi hamba kepada sesuatu tu. Bila sebut hamba ni, ikut je lah. Kebebasan tak ada lah. Tuan-tuan kamu tak ada kebebasan, ikut je. Inilah rahsia dalam hadis Nabi. Nabi bersabda menjelaskan, ta'isa abdud dinar wa abdud dirhami, ta'isa wan takasa. Celaka, kata Nabi, hamba kepada duit, hamba kepada dinar. Ta'isa abdud dinar wa abdud dirhami. Celakalah bagi hamba kepada dinar, hamba kepada dinar mah lah, kemudian dinar perak, duit lah, duit, harta benda. Celakalah, Nabi kata. Jadi sekarang kecelakaan ini bukanlah orang yang memiliki dinar tu, bukanlah orang yang memiliki perak tu. Kecelakaan orang yang menjadi hamba kepada benda tu. Baik. Apa yang menjadikan seseorang itu hamba terhadap perkara ni? Tidak lain yang menjadikan kita ni hamba terhadap sesuatu, keberahian kita tu. Kecintaan, keberahian, kesukaan, nafsu kita tu, kemahuan kita tu, itulah yang akan meletakkan kita bertaraf hamba kepada sesuatu. Jadi dah hadis Nabi ni, Nabi pesan kepada kita, kecelakaan itu adalah abdu, hamba. Abdul dinar wa abdul dirhami. Hamba kepada dinar, hamba kepada dirham. Itulah yang celaka. Nabi tak kata pemiliknya celaka. Pemiliknya dapatlah manfaat. Tapi kalau dia menjadi hamba kepada dinar, tak isyak, kecelakaan. Nak kabarnya, inilah yang akan mengikat manusia, menjadikan akalnya jadi tak berwarah, menjadikan akalnya itu neracanya nimbang tak bercomel. Bila dia terikat dengan pengaruh nafsu. Pengaruh nafsu ni banyaklah. Antaranya keta'asupan, ta'asub, fanatik dah lalu. Gitu juga orang jenis fanatik. Kata Raja Rimah pun, biar tabir depan mata pun, tak ada apa-apa. Kira ni dah sudah jadi hamba kepada benda tu. Dia akan jadikan nimbang tu jadi rosok. Tok barang berat pun dia sengit gitu. Dia tak betul dah nimbang dia tu. Itu puncanya kembali kepada pengaruh nafsu. Bila nafsu manusia terikat kuat tak ada sesuatu, dia akan menjadikan buta. Hubbuka li syai' yu'mi wa yusim. Kecintaanmu, yakni keberahianmu terhadap sesuatu, nafsu lah, berahi ni nafsu lah, jenis berahi ni, kecenderungan nafsu, terikatan nafsu yang kuat terhadap sesuatu itu, yu'mi wa yusim, menjadikan kau buta dan pekak. Bila sebut buta dan pekak ni, tak nampak benda dah, tak dengar benda dah. Katalah Raja Rimah, tak bang lah benda-benda depan pun, tak nampak. Kenapa? Kerana hubbuka li syai', ketaksubanmu, kefanatikanmu terhadap sesuatu menjadikan kau buta. Jadi tasawuf ni ajar kita supaya berusaha nak melepaskan diri dari pengaruh nafsu ni, termasuklah pengaruh ketaasupan yang membuta tuli ni. Itu sebab tu perjalanan tasawuf nak bawa orang mengikis pengaruh nafsu ni supaya manusia bertimbang dengan warah. Mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk, atas pertimbangan yang wajar, bukan atas pertimbangan keberahian. Hak berahi ni ia akan timbang hak dia berahi je lah. Hak dia suka je lah. Hak dia tak suka akan dinegatifkan lah dengan sendirinya. Ini bahaya ketaasuban. Semua itu berpunca daripada hawa nafsu. Itu punca dia. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhkan kita daripada perkara ni. Penyakit ni tidak kena orang. Orang awam pun kena, ulama pun kena, ahli ibadah pun kena penyakit ni. Alim ke tak alim ke, dah kena penyakit ni, otak dia sengit sikit. Dengan sendirinya. Kalau orang dulu sebut ni, sepeng gini. Sepeng. Sepeng gini ni. Otak dia tak sedikit molek. Lagi dia alim ke, dia orang biasa ke, kena penyakit ni, memang nimbang tak molek lalu dah. Jika ada, yakni tiba sesuatu perkara itu
Seseorang yang berakal sihat iaitu orang yang tidak terpengaruh oleh sesuatu tu. Jika ada, jika tiba sesuatu tadi tu yang mempengaruhi seseorang tu, menyebabkan dia ni sibuklah. Bila dia terpengaruh dengan sesuatu, terikat dengan sesuatu, bila benda tu ada, kita akan terikat dengan dia. Akhir sekali waktu kita, tumpuan kita, masa kita habis ke dia je, terarah kepada perkara yang mengikat dan mempengaruhi kita tu. Dan bila hilang benda tu, sesuatu yang mempengaruhi kita tu, menyebabkan menyesal dan bingung, sedihlah, sesalah, itulah, rasa inilah, macam-macam sekali lah boleh jadi belaka. Jadi sebab itu ajaran tasawuf menganjurkan kita supaya membebaskan kalbu kita daripada dipengaruhi oleh sesuatu yang lain daripada Allah. Berusaha untuk ke situ supaya hati kita hanya berpaut keyakinannya, harapannya, pergantungannya, tilikannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan dia. Al-Junaid berkata, seseorang yang berakal sihat itu, orang yang akal dia sihat, ialah yang menyelidiki sesuatu. Ini pandangan Junaid pula. Orang yang akal sihat ni orang yang selidik dulu sesuatu perkara itu. Maksudnya orang tak mamah selalu. Tak mamah lalu. Dari satu segi ni bagus kok jadi perangai kera ni. Dia tak makan lalu dia hidu. Mungkin dia berasa sesuai dia baru dia faham. Bak ni. Bak lain ada lah bagi anak sihat dia tu. Bak binatang dia tu jangan tirulah. Bak ni tak makan lalu. Dia hidu dulu, dia golek dulu sebelum dia makan. Jadi Junaid kata, orang yang berakal sihat ni orang yang tidak tergesa-gesa, tapi dia selidik dulu, menyelidiki sesuatu, barulah dia mengambil tindakan. Dan kita ni banyak keadaan berlaku atas diri kita ni, bila kita tergesa-gesa, banyak kali kita tersalah dalam bertindak. Banyak kali. Ini pengalaman. Kita tak boleh kata ke siapa dia lah ni. Ini pengalaman masing-masing. Banyak benda yang kita tak memikir panjang, lalu mengambil tindakan, banyak kali benda tu berlaku kesilapan, berlaku penganiayaan dan macam-macam lagi lah. Bila tak selidik, ni bahaya. Kalau dalam Al-Quran orang panggil istilah fatabayyanu. Cuma kita ni masalah saja. Bila hal kita seorang tabayyanu, bila hal orang fa betul selalu. Ayat lain yang baca. Kalau bila cerita tentang kita kau jangan cari fatabayyanu. Dia kena kau orang. Dia tak ada ayat tu. Fa betul lah tu. Ayat itu kau lain. Jangan kata ayat Quran tu ayat saya. Nanti kan saya reka ayat Quran pula. Tu ayat saya. Tu dia. Jadi apa-apa pun kita kena ada sikap ini, berusaha. Kalau kita andai kata manusia ni tak ingat lagi, dah ghaflah, lupa. Kadang-kadang kita terbabah. Sampai satu berita tu kita kadang-kadang ada juga manusia ghaflah, lupa, tak nak selidik. Kena ada orang nasihat ke dia. Demikian juga kalau kita tengok orang tergesa-gesa terima berita pakai lalu, nasihat dia. Kenapa? Ad-dinu an-nasihah. Agama ni nasihat. Apa pun manusia, alim pun, tak alim ke, nyakit ghaflah ni tak ingat lagi. Kadang-kadang alim, tahu. Tapi dalam hari nyakit ghaflah ni, dia hilang alim dia tu. Hilang tak sekarang. Baik. Jadi kata Junaid, seseorang yang berakal sihat itu ialah yang menyelidiki sesuatu. Ini orang sihat, selidik, tengok, perhati dulu, mencari yang mana yang lebih utama. Ini khususiah sikit lah. Untuk dikerjakannya, dia tengok mana yang lebih patut untuk dia buat. Mungkin bila sesuatu perkara tu banyak perkara yang perlu kepada tengok dulu. Untuk tengok mana yang lebih patut untuk kita buat dulu. Kadang-kadang berlaku khilaful aula. Ada benda yang lebih utama, kita tak buat. Kita buat benda yang kurang utama. Ada juga. Pucanya, kerana antaranya kerana tak selidik dulu lah. Tak timbang dulu. Akhir sekali kita ambil benda yang tidak banyak untung berbanding yang lebih menguntungkan. Mana yang lebih utama untuk dikerjakan dan didahulukan
dari lain-lainnya. Jadi hak jenis gini ni tak akan dapat dicapai kecuali kita kena renung dulu, selidik dulu, baru tahu mana yang lebih patut kita buat dulu, mana yang lebih utama kita buat dulu. Jadi kalau kita tergesa-gesa, kita tak nampak apa ni. Kita akan buat, kadang-kadang apa yang kita buat itu rupanya itu adalah yang mafdul, yang bukan afdal, yang bukan yang utama. Dan selalu mengikuti petunjuk Allah dan Rasulullah. Kata Syekh Junaid, iaitu orang yang akan sihat ni dia selidik. Supaya apa? Dia tahu mana yang patut didahulukan, mana yang patut dia buat. Kemudian dia selalu, antara tanda dia pula, dia selalu mengikuti petunjuk Allah dan petunjuk Rasulullah. Maksudnya, apa-apa yang berlaku dalam hidupnya itu, dia berpedomankan kepada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Itulah antara alamat orang yang sihat. Dia pertama sekali, dia ada ciri menyelidik, selidik dulu satu perkara itu, tak tergesa-gesa. Yang kedua, dia ada pedoman di dalam hidup dia, iaitu berpedomankan kepada petunjuk Al-Quran dan hadis. Baik, dan membezakan apa yang berguna atau mudarat baginya dunia dan akhirat. Yang ketiga, antara cirinya, dia membezakan mana hak berguna, mana hak mudarat, mana hak mendatangkan manfaat ke dia, mana yang akan mencelakakan dia, memudaratkan dia di dunia, sama ada urusan dunia ataupun urusan akhirat. Inilah tiga ciri yang disebut oleh Junaid orang yang akal sihat. Pertama sekali, orang yang tidak mengambil sikap tergesa-gesa, tapi dia selidik dulu. Yang kedua, dia berpedomankan pedoman Al-Quran dan hadis dalam urusan hidup dia tu. Yang ketiga, dia bezakan mana hak datang manfaat, mana mudarat, sama ada urusan dunia ke ataupun urusan akhirat. Kalau ada tiga ni, itu ciri tanda orang akal sihat. Demikianlah kalam hikmat Syekh Ibn Atta yang ke-238. Jadi kalam hikmat yang ke-238 ni sebenarnya untuk orang ramai, untuk kita semua ni. Dia bukan untuk orang yang makam tinggi. Hak ni hak kita pakai hari-hari ni. Hak ni untuk orang ramai ni. Sebab tu kalam hikmat ni bercampur. Adalah beberapa kalam hikmat tu agak tinggi sikit. Tapi hak ni memang ternyata untuk semua orang. Untuk orang ramai. Baik, ada pun kalam hikmat Syekh Ibn Atta yang ke-239 ni. Kata Syekh Ibn Atta, in aratta an la tu'zala fala tatawalla wilayatan la tadumu laka. Ini pun nasihat yang berguna, sangat berguna bagi orang yang memahami maksud dia ni. Baik, jika kau tidak ingin dipecat, pecat ni tak semestinya pekerjaan luah mana dia. Pecat dalam pemilikan, jawatan, kedudukan, macam-macam perkara lah. Kehilangan benda tu dia pecat. Baik, jika engkau tidak ingin dipecat, tambah kena pecat ni, tambah kehilangan lah, maka jangan memangku jawatan yang tidak akan tetap bagimu untuk selama-lamanya. Maka jangan mengambil jawatan yang sifatnya sementara, kontrak lah sementara, bukan jawatan tetap. Jangan mengambil. Itu bahasa saya. Hak nak khabar bukan hak tu. Jangan kait dengan gaji pula. Mana ada juga skim paceng tak paceng sini ni. Ni hal lain ni. Selingang je tu. Nak khabarnya, nasihat Syekh Ibn Atta, kalau seseorang tu berhasrat supaya dia ni tidak kehilangan sesuatu, tidak dipecat daripada sesuatu kedudukan, tidak hilang sesuatu, maka jangan dia mengambil atau berkedudukan, berjawatan dengan suatu jawatan yang tidak kekal. Maksudnya, jangan dia berada pada suatu keadaan yang benda tu tak kekal. Contohnya apa? Sihat, kedudukan kekal tak kekal. Sampai masa mari sakit pula. Muda, dapat tanya tua lah, tua tak kekal. Kaya, dah ingat kaya sampai bila-bila.
Paling lama dia mati, habis hartanya bahan dia orang lain, ambil dia orang lain, tak ada kaya tu. Tak kekal belaka. Tu maksud jawatan tu, jangan dia ambil, jangan dia menjabat jabatan yang tidak kekal. Maksudnya kalau dia nak supaya dia pecat, hendaklah dia berada pada satu kedudukan, satu jabatan yang benda tu tak akan hilang sampai bila-bila. Dah jawatan apa benda tu? Jawatan sebagai hamba Allah. Ni dah habis. Jawatan-jawatan lain, sampai masa dia hilang. Ketua pengarah, peceng habis Dan balik dah peceng lagi. Dah peceng lagi. Yang ambil balik dulu dah peceng lagi. Panggil ini siapa dah. Habis. Tak ada apa-apa lagi. Tak kekal belakang ni. Semua benda atas ada ni, jawatan-jawatan kedudukan ada hari ni dia sifatnya dah habis. Hak kekal saja, iaitu jawatan yang membabitkan kita dengan Allah Ta'ala sebagai seorang mukmin. Ni sebab bila-bila atas dunia pun gitu, dan insya-Allah dalam kubur dan akhirat pun dikekal lah. Jadi hak ni dia tidak akan hilang, tidak akan habis. Baik. Jadi kalau kita tengok pada kalam, perkataan yang dipakai oleh Syekh Ibn Atta' dalam kalam hikmat ini, dia guna perkataan wilayah. Fala tatawalla wilayatan la tadum. Jangan kamu menjawab jawatan. Wilayah tu diterjemah sebagai jawatan. Perkataan wilayah ni dengan makna penguasaan. Boleh juga dengan makna jawatan. Jabatan boleh berlaku, luah makna dia. Tapi asal perkataan wilayah. Wilayah ni kedudukan lah. Kedudukan. Baik. Daripada perkataan wilayah ni timbul istilah wali. Sebab apa? Wali tu orang yang diberi kedudukan di sisi Allah. Itu wali. Istilah wali-wali tu daripada wilayah ni lah. Orang yang ada kedudukan di sisi Allah. Ada kedudukan yang khusus di sisi Allah. Itu disebut wali. Orang yang ada wilayah ini. Ini dari segi istilah tasawufnya lah. Nak kabarnya bahawa wali ini orang yang diberi khususiah oleh Allah. Khusus. Dalam Al-Quran disebut, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Para wali itu orang yang tidak takut dan tidak bersedih. La khawfun alaihim wa lahum yahzanun, dan tidak bersedih. Maksudnya orang yang ada ciri khas yang tak semua orang milik sifat-sifat macam ni. Demikian juga disebut perkataan lain lagi, perkataan siddiqin, perkataan sadiqin, perkataan muqarrabin. Itu merupakan perkataan-perkataan lain yang digunakan pakai untuk menjelaskan tentang wilayah kewalian, wali. Jadi orang yang ada kedudukan di sisi Allah, keistimewaan. Tapi oleh kerana sudah sampai isyarat ini, nanti kalau saya ingat saya akan jelaskan tentang persoalan kewalian ini pada kuliah-kuliah yang akan datang. Nak kenal siapa dia tu wali? Hari ni banyak hal agak hari ni macam-macam agak. Jadi macam mana kita nak kenal? Nanti akan bersambung huraian ini pada kuliah yang akan datang insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Subhanallah, alhamdulillah, illallah akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah